Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farhatul Asyati Osman. Kerja-kerja naik taraf dan selenggara ibu pejabat polis daerah serta perumahan polis diraja Malaysia PDRM di seluruh negara akan disegerakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia perlu disiapkan sebelum akhir tahun ini demi keselesaan dan keselamatan keluarga anggota. Untuk Kementerian Dalam Negeri, saya kata percepatkan proses tender yang segera dilakukan dan Kementerian Kewangan telah diarah untuk memberikan ruang dan kemudahan supaya langkah-langkah diambil dengan segera dengan memberikan lebih ruang kepada Kementerian Dalam Negeri. Dan disebab itu saya ambil keputusan untuk menyegerakan, maknanya janji mesti siap sebelum akhir tahun ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis sambutan peringatan Hari Polis ke-217 di Pusat Latihan Polis Pulapul, Kuala Lumpur pagi tadi. Sempena sambutan Hari Polis ke-217 yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan penghargaan kepada seluruh warga polis diraja Malaysia PDRM atas khidmat dan jasa yang disumbangkan menjaga keselamatan serta keamanan negara. Baginda yang juga Pesuruhjaya yang di-Pertua Kehormat PDRM turut menghargai sumbangan serta jasa para pesara polis yang telah mencurahkan sumbangan dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Sambutan Hari Polis pada tahun ini masih mengekalkan tema polis dan masyarakat berpisah tiada. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Ungkapan ringkas namun maknanya cukup mendalam. Ia menggambarkan kepentingan saling bekerjasama dalam konteks memerangi jenayah. Ikuti laporan khas yang disediakan wartawan Ashraf Zuhairi sempena Hari Polis ke-217. Jenayah baik konvensional maupun baharu makin sukar dan kompleks. Ia jadikan tugas polis kian mencabar. Bagaimanapun setiap ancaman diharungi dengan tekad yang kuat. Ia selari sumpah melindungi keselamatan rakyat dan keamanan negara. InsyaAllah kita berikrar untuk memberi khidmat yang terbaik kepada masyarakat. Alhamdulillah kita sentiasa terbuka untuk menerima sebarang respon dan juga jika ada sebarang komplain kita sentiasa terbuka dan pihak kita akan mengambil sebarang tindakan berdasarkan keperluan. Komitmen kerja dan bakti setiap anggota polis hingga berisikokan nyawa sendiri benar-benar dihargai masyarakat. Kalau kita lihat banyak perkara yang diselesaikan oleh polis dan kadang-kadang tu ada benda yang macam mustahil untuk diselesaikan tapi polis berjaya selesaikan. Hakikatnya tanggungjawab mendepani ancaman keselamatan bukan terletak di bahu pihak berkuasa semata-mata. Malah perlu digalas setiap kelompok masyarakat. Mereka harus jadi mata dan telinga polis dengan salurkan maklumat berkaitan jenayah. Kerjasama antara polis dengan itu masyarakat ialah sesuatu yang harus terus itu kekal memandangkan bahawa keamanan dan keselamatan negara kita banyak bergantung kepada pihak polis dan juga pihak masyarakat. Apa sahaja isu yang hadir menggugat keamanan polis tetap ke hadapan dengan ketakasan dan juga penyelesaian. Namun, dengan adanya peranan masyarakat, ia menjadi pelengkap kepada kesejahteraan negara. Bagai aur dengan tebing, bagai lemah melapis condong menopang. Kerjasama dituntut bagi memastikan keselamatan dan keamanan sentiasa terpelihara. Sesungguhnya polis dan masyarakat berpisah tiada. Ashraf Zuhairi, RTM. Tiada tolak ansur terhadap kesalahan seksual di semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM. Tegas KPM, pihaknya bersedia memberi kerjasama penuh kepada siasatan yang sedang dijalankan pihak berkuasa mengenai siasatan ke atas seorang guru wanita yang didakwa melakukan kesalahan seksual terhadap pelajar lelaki berusia 16 tahun.
Kes berkenaan berada dalam perhatian KPM dan tindakan telah diambil mengikut garis panduan sedia ada. KPM dalam pada itu turut menyeru semua pihak untuk melaporkan kes jenayah seksual supaya tindakan tegas dapat diambil. Sebelum ini, polis memaklumkan menerima laporan pada 12 Disember lepas yang mendakwa suspek berusia 37 tahun telah mencabul mangsa ketika mengulang kaji pelajaran bersama guru terbabit di perpustakaan. Siasatan juga sedang dijalankan mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak yang membawa hukuman penjara tidak lebih 10 tahun dan sebatan. Sidang Dewan Rakyat diberi maklum bahawa teknologi satelit orbit antara teknologi baharu yang sedang diteliti. Keperluan itu bagi meningkatkan akses jalur lebar ke luar bandar. Laporan penuh langsung bersama Syamimi Saripan di Parlimen. Silakan Syamimi. Farhatul, Menteri Komunikasi Fahmi Fazil menjelaskan teknologi fixed wireless broadband berupaya membantu backhaul bagi menara yang jauh dari lokasi yang mempunyai gentian optik. Ketiga adalah teknologi yang agak menarik dan belum lagi digunakan, tapi ianya dinamakan direct to cell ataupun direct to device. Ini sangat bersesuaian kerana ia bermakna kita tidak bergantung harap kepada menara-menara untuk memancarkan signal, tetapi kita boleh menggunakan phone kita untuk berkomunikasi terus dengan satelit dan itu seolah-olah menjadi menara. Ini teknologi baru yang mungkin akan dilaksana sekitar 2025. Melalui e-jendela pula, 2,395 menara baru telah siap dan beroperasi, sementara 39,983 stesen pemancar telah siap dinaik taraf di seluruh negara. Fahmi ketika sedang media pula memberitahu 169 menara yang tiada perkhidmatan 4G internet berjaya diaktifkan di Sarawak setakat Jumaat lepas. Kejayaan substantif itu berdasarkan pelaksanaan sejak Januari lepas. Ini hasil daripada siri perbincangan yang telah diadakan bersama dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan juga syarikat-syarikat telco sewaktu saya berada di Sarawak pada sekitar Hari Malaysia, sambutan Hari Malaysia. Dan ini adalah satu perkembangan yang substantif dan saya sebenarnya berniat untuk memberi sedikit update. Daripada 600 menara, setakat ini 169 menara Smart 600 telah menyediakan perkhidmatan 4G setakat 22 hari bulan Mac. 169 daripada 600 menara. Manakala ada sejumlah menara lain yang masih dalam proses, yang siap dalam pembinaan, pemindahan ke lokasi baru dan ada juga 31 menara yang bertindik. Beliau turut memaklumkan sebanyak RM206.78 juta diperuntukkan bagi memastikan 600 menara yang telah dibina di Sarawak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Kementerian Pertahanan dalam proses memuktamadkan libat urus dalam pelaksanaan program latihan khidmat negara 3.0 selain memantapkan modul pelaksanaan termasuk latihan pelatih. Timbalan Menteri Adli Zahari menjelaskan penglibatan pelatih yang juga akan dikemaskini sebelum pelaksanaan program berkenaan. Dia melibatkan pelajar kita di peringkat sekolah menengah dan juga kalau kita lihat di peringkat universiti juga. Sebab itu kadang-kadang kalau kita lihat ada di kalangan pelajar-pelajar kita yang tidak memasuki universiti itu, mereka itu kita gulungkan di kalangan mereka yang belia yang terlibat dengan PLKN ini. PLKN 3.0 dicadangkan kementerian sebelum ini hanya boleh dilaksana pada 2025 selepas semua proses libat urus dan kajian terperinci dilaksana. Pengeluaran serta pengedaran barangan bersubsidi meningkat pada tahun lepas berbanding pada 2022. Komitmen itu menerusi 489,541 tan gula dikeluarkan pada 2023 berbanding 437,290 tan pada tahun sebelumnya. Peningkatan itu juga dilihat pada sektor pengedarannya iaitu 430,713 tan pada 2022 kepada 471,241 tan pada tahun lepas.
Jadi pengeluaran 2023 lebih banyak daripada pengeluaran pada tahun 2022. Maka tidak benarlah yang mengatakan sebelum PRU itu barang-barang ini lebih terkawal berbanding dengan selepas PRU. Ya, data menunjukkan ianya tidak begitu. Mengulas mengenai isu pengeluaran minyak masak, Dewan dimaklumkan purata pengeluaran pada 2022 adalah 55,000 tan sebulan, manakala maksimum pengeluaran sebulan pada tahun lepas mencecah 60,000 tan. Baik, seterusnya Dewan Negara diberi maklum tiada keperluan melaksana cukai kekosongan hartanah. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Aiman Atira Sabu optimis tindakan intervensi yang dilaksana dalam pasaran perumahan ketika ini memadai mengatasi isu hartanah kediaman tidak terjual. Ini disokong oleh data daripada laporan pasaran harta suku ketiga 2023 yang telah dikeluarkan oleh NEPIK yang juga menyatakan bahawa aktiviti pasaran harta tanah menunjukkan pertumbuhan 22.6% pada nilai di mana prestasi aktiviti pasaran sektor kediaman menunjukkan peningkatan sebanyak 5.6% berbanding tempoh yang sama tahun sebelum ini. Dan kerajaan juga berpandangan bahawa buat masa ini masih belum wujud keperluan untuk melaksanakan kajian kebolehlaksanaan vacancy tax ini. Sekian dahulu perkembangan dari Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Kita terus bersama Farhatul untuk laporan terperinci di Berita Tengah Hari. Silakan. Baik, terima kasih Syamimi. Baik, untuk laporan berikutnya selepas ini. Tular kononnya jika salah seorang penama kumpulan wang simpanan pekerja KWSP meninggal dunia, secara automatik penama lain dalam senarai sama dibatalkan. Dan jika anda hanya menamakan seorang penama dan individu itu meninggal dunia lebih awal, wang dalam akaun KWSP akan diserah kepada amanah raya meski pemilik akaun masih hidup. Sebaik dana dipegang badan itu, waris boleh menerimanya selepas melalui proses rumit. Ini termasuk terpaksa buat tuntutan di Majlis Agama, Pejabat Tanah dan Mahkamah. Jika ada kabel dengan KWSP, pemohon memperoleh wang berkenaan dalam tempoh 2 ke 3 tahun. Tempoh lebih lama diperlukan jika tiada kenalan yang dapat membantu. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Perkara itu ada dijelaskan portal sebenarnya.my yang memetik kenyataan KWSP. Menurut KWSP, berita palsu serupa pernah tular pada 2016 dan kini ia dikitar semula. Realitinya, hanya bahagian penama meninggal dunia sahaja yang terbatal. Simpanan yang tak dituntut masih di KWSP. Sekiranya pemilik akaun atau si mati mencapai usia 100 tahun, wang dalam akaun akan dipindahkan ke pendaftar wang tidak dituntut. Bagi mengelak kesulitan kemudian hari, para pencarum dinasihat mengemaskini maklumat penamaan. Dan paling penting, tak mudah percaya dengan berita yang dikongsi di media sosial. Pada masa sama, tidak meneruskan rantaian penyebaran dengan berkongsi maklumat itu dengan orang lain. Penyebaran berita palsu merupakan kesalahan. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Nikmati 15 hari pemulangan percuma tanpa soal. Beli sekarang. Jelajah Ramadan merupakan program tonggak saluran radio RTM yang memasuki edisi ke-12 untuk perkembangan konvoi Jelajah Ramadan RTM Sabah 2024 edisi Negeri di Bawah Bayu. Kita bersama wartawan lokasi Magdalena Depol. Silakan.
Baik, terima kasih Angkasa Puri. Edisi Jelajah Ramadan RTM ke-12 ini di Sabah melibatkan 26 peserta terdiri penyampai stesen radio Sabah FM, Sabah BFM, Keningau FM, Tawau FM dan juga Sandakan FM, selain daripada pengurusan RTM Sabah yang diketuai oleh pengarah penyiaran Sabah iaitu Puan Salmah Hashim. Dan Majlis Flag Off Konvoi Jelajah Ramadan RTM Sabah telah pun berlangsung di stesen minyak Petron Ulam Sot Kota Kinabalu seawal jam 9 pagi tadi, dan seramai 83 juga penerima sumbangan disantuni di rumah warga tua Sri Pritchard di Kinarut, lokasi ketiga persinggahan jelajah Ramadan untuk hari ini, di mana selepas menyantuni 75 pelajar tahfiz Madrasah Darul Hadis Sabah di Putatan bagi menyerahkan sumbangan daripada rakan strategik untuk jelajah Ramadan pada kali ini. Dan bersama dengan saya ketika ini Timbalan Pengerusi Perbadanan Baitumal Negeri Sabah, iaitu yang berbahagia Tuan Haji Awang Sairin Awang Bakar, yang juga merupakan rakan strategik yang sama-sama menjayakan jelajah Ramadan kita untuk kali ini. Baik, terima kasih Tuan Haji kerana bersama dengan kita untuk pagi ini, dan juga untuk kita ketahui juga, bolehkah Tuan Haji jelaskan sumbangan yang disalurkan oleh Perbadanan Baitumal Negeri Sabah untuk aktiviti kebajikan sepanjang bulan Ramadan untuk tahun ini? Terima kasih kepada RTM pada hari ini. Alhamdulillah, Perbadanan Baitumal Negeri Sabah komited dengan fungsi dan peranannya bersama melaksanakan program-program yang berbentuk kebajikan kepada mereka-mereka yang memerlukan bantuan. Khususnya pada tahun ini kita berkolaborasi dengan pihak RTM dan Perbadanan Baitumal Negeri Sabah hampir membelanjakan setengah juta ringgit Malaysia, iaitu hampir 450,000 jumlahnya, sumbangan sedekah dan darma serta bayaran-bayaran fidyah daripada mereka, dan kerjasama bersama dilaksanakan dengan pemimpin-pemimpin setempat, masjid-masjid dan surau-surau serta NGOs yang terlibat di negeri Sabah ini yang berkolaborasi dengan kita pada tahun ini. Okay, baik, terima kasih sekali lagi Tuan Haji kerana sudi berkongsikan sedikit sumbangan yang telah pun diberikan kepada mereka yang memerlukan sepanjang dengan bulan Ramadan ini. Dan juga konvoi seterusnya nanti iaitu ke daerah Keningau, kemudian berada di Tawau pada keesokan harinya pada 26 Mac. Seterusnya konvoi akan bergerak ke daerah Sandakan pada 27 Mac yang akan merupakan lokasi penutupan dan acara kemuncak jelajah Ramadan ke-12 di Sabah. Baik, ikuti perkembangan laporan dari masa ke semasa bersama dengan pelapor-pelapor di lokasi untuk mengetahui dengan berlanjut aktiviti jelajah Ramadan RTM Sabah yang diadakan untuk kali ini. Magdalena Depol, RTM, kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, kerja-kerja pembinaan jajaran Rel Pantai Timur ECRL di Kelantan berjalan lancar dan mencapai kemajuan sebanyak 75.8% setakat ini. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link MRL, Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata, proses pengambilan tanah juga sudah selesai sepenuhnya. Jajaran sepanjang 43 km di Kelantan melibatkan pembinaan 2 buah stesen Kota Baru dan stesen Pasir Putih. Kerja-kerja kritikal yang berjalan di sepanjang laluan ECRL ini adalah pembinaan terowong. Baru-baru ini kita telah berjaya menembusi 3 terowong secara bersekali, menjadikan jumlah terowong yang telah ditembusi di keseluruhan jajaran ECRL ini sebanyak 30 terowong daripada 41 jumlahnya, ya. Dan ini adalah satu pencapaian yang baik dalam usaha kita menjayakan projek ECRL ini, dan saya yakin percaya kita berada pada landasan yang tepat untuk kita siap sepenuhnya pada Disember 2026 untuk jajaran daripada Kota Baru sehingga ke ITT Gombak. Dalam pada itu, berhubung Titah Sultan Kelantan Sultan Muhammad Kelima yang mahu projek laluan Rel Pantai Timur ECRL disambung sehingga ke Rantau Panjang. Beliau memaklumkan sebarang perkembangan lanjut berhubung perkara itu akan diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Locke. Beliau berkata demikian selepas majlis berbuka puasa bersama ECRL di Kota Baru.
3,800 pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PDRM di seluruh Negeri Sembilan akan bertugas sepanjang Hari Raya Aidilfitri ini. Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Datuk Ahmad Zafir Muhammad Yusof berkata ia bagi memantau keselamatan harta benda dan premis selain mengawal kesesakan lalu lintas di negeri itu sepanjang cuti perayaan tersebut. Saya menyarankan semua rakyat ataupun penduduk di Negeri Sembilan ini untuk memaklumkan kepada balai polis yang terdekat ataupun melalui aplikasi BSP untuk memaklumkan tempoh mereka balik kampung dan juga semasa ketiadaan mereka di rumah supaya pihak PDRM dapat memantau dan membuat rondaan di lokasi di rumah-rumah mereka yang ditinggalkan sempena balik kampung perayaan Hari Raya Aidilfitri yang akan datang nanti. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis peringatan Hari Polis ke-217 peringkat Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri Sembilan di Seremban. Sebanyak 19 kawasan berisiko kemalangan dan kesesakan lalu lintas dikenal pasti di negeri itu. Nikmati 15 hari pemulangan percuma tanpa soal. Beli sekarang. Bursa Malaysia dibuka bercampur-campur dipengaruhi menjejaki prestasi di Wall Street. Ini berikutan sentimen berbeza-beza apabila Rizab Persekutuan Amerika Syarikat mengekalkan kadar dana persekutuan bagi mesyuarat kelima berturut-turut. Indeks FBM KLCI susut 5.36 mata kepada 1,537.03 mata setakat pukul 12.30 tengah hari. Kaunter saham aktif menyaksikan saham Sapura Energy kekal rata pada 4.5 sen. Valesto meningkat 1 sen kepada 29.5 sen dan TWL meningkat setengah sen kepada 3 sen. Di kaunter paling untung, saham Nestle melonjak RM1.10 kepada RM119, manakala Dutch Lady bertambah RM1.02 kepada RM28. FNN meningkat 28 sen kepada RM29.58. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat ketika urus niaga bermula pagi tadi susulan pengumuman data indeks harga pengguna bagi Februari 2024. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.7 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.50 dan berada pada 3.12 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 6.95 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.10 berbanding euro, manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.00. Kadar penyertaan skim pensijilan amalan pertanian baik Malaysia MyGap perlu dipertingkat terutama melibatkan pekebun kecil di Sabah dan Sarawak. Ketika ini penyertaan pekebun kecil dalam MyGap masih rendah sekitar 11% daripada jumlah keseluruhan pekebun kecil di Malaysia. Dapatan itu dikongsikan Khazanah Research Institute KRI menerusi kajiannya yang berkaitan landscape pekebun kecil bagi pengeluaran makanan di Malaysia. KRI dalam kenyataan turut mencadangkan sistem permohonan lebih mesra pekebun kecil. Ini menerusi proses permohonan yang mudah dan kurang birokrasi bagi meningkatkan daya tarikan kepada MyGap. Selain itu, kos pematuhan MyGap yang tinggi juga perlu diteliti semula. Pemberian insentif boleh dipertimbangkan atau membenarkan penyertaan berkumpulan bagi mengurangkan bebanan keuangan yang ditanggung pekebun kecil. Kajian melibatkan data dari kaji selidik melibatkan 3,300 pekebun kecil dari sektor tanaman, ternakan dan aquakultur. Malaysia kekal sebagai destinasi pilihan pelaburan langsung asing FDI di rantau ini. Ia termasuk menarik minat kalangan syarikat-syarikat multinasional MNC yang berhasrat mengembangkan jejak global secara strategik.
Pengarah Urusan DHL Express Malaysia dan Brunei, Julian Neo berkata, susulan perkembangan geopolitik baru-baru ini, usaha mendapatkan penyumberan Omni telah menjadi tumpuan utama bagi syarikat di pelbagai industri. Ia dilihat penting dalam mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan. Katanya, kalangan pengeluar secara kontrak terus beralih ke negara ini. Pulau Pinang misalnya berjaya menarik FDI bernilai lebih 60 bilion ringgit pada tahun lepas, lebih tinggi daripada 2013 hingga 2020. Antara kekuatan utama Malaysia, akses mudah ke pasaran utama Asia serta permintaan pengguna yang kukuh untuk barangan dan perkhidmatan antarabangsa. Pertubuhan Palang Merah Palestin mendakwa tentera Zionis sedang mengepung 2 buah hospital di selatan Gaza. Tindakan dilakukan beberapa hari selepas tentera mula menyasarkan Hamas di dalam dan sekitar pusat perubatan terbesar di wilayah berkenaan. Mendakwa anggota Hamas beroperasi dari kompleks perubatan tersebut. Kenderaan tentera dilaporkan menghampiri Hospital Nasir dan Al-Aman di Khan Yunis, selatan Gaza ketika serangan bom dan tembakan dilancarkan di kawasan sekitar. Menyaksikan seorang pekerja sukarela di hospital itu maut ditembak. Mesej yang dipaparkan menerusi drone meminta semua yang berada di dalam Hospital Al-Amal itu meninggalkan kemudahan tersebut, manakala tentera bertindak menyekat pintu masuk hospital. Menurut pertubuhan itu, semua kaki tangannya kini berada dalam keadaan amat bahaya dan tidak boleh bergerak sama sekali. Tentera Israel mendakwa akan melancarkan operasi di kejiranan Al-Amal dalam usaha memusnahkan kemudahan dan operasi Hamas di kawasan berkenaan. Tentera Israel memulakan operasi besar-besaran awal pagi Isnin menyasarkan pejuang Hamas di dalam dan sekitar hospital terbesar Gaza, Al-Shifa. Sebarang pemindahan secara paksa penduduk dari bandar Rafah di selatan Gaza dianggap sebagai jenayah perang. Amaran itu dikeluarkan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Dalam panggilan telefon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Macron turut mengulangi bantahannya terhadap mana-mana operasi ketenteraan Zionis di Rafah, kawasan yang mempunyai paling ramai penduduk Gaza berlindung dan terkepung sejak perang Israel-Hamas 7 Oktober lalu. Macron juga mengutuk sekeras-kerasnya pengumuman Israel mengenai rampasan 800 hektar tanah di tebing barat yang diduduki untuk dijadikan penempatan baharu. Beliau akan mengemukakan draft resolusi mengenai gencatan senjata segera dan berkekalan kepada Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu. Macron juga menggesa rejim Zionis segera membuka semua lintasan ke Gaza. Ribut dan hujan lebat yang mengakibatkan banjir di Brazil mengorbankan sekurang-kurangnya 20 nyawa. Pasukan penyelamat bertungkus lumus menggunakan bot dan pesawat untuk membawa keluar penduduk di kawasan pergunungan di tenggara negara itu. Kawasan paling teruk terjejas di Bandar Mimoso do Sul yang didiami 25,000 penduduk di selatan Espírito Santo. 10 orang dilaporkan terkorban dalam banjir di bandar berkenaan. Gubernur Espírito Santo, Renato Casagrande, menyifatkan keadaan huru-hara di negeri itu dan angka korban dijangka meningkat. Sekurang-kurangnya 8 lagi disahkan terkorban di Rio de Janeiro, kebanyakannya akibat tanah runtuh. 4 daripadanya maut apabila rumah mereka runtuh di badai ribut di bandar Petropolis. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jerman berlangsung pada 10 hingga 15 Mac 2024. Lawatan sulung ini bagi memenuhi jemputan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Tepat 10.20